Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kes baharu jangkitan COVID-19 telah disahkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini seramai 180 orang. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut petang kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan terdapatnya peningkatan tren jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara ini, di mana kesemuanya melibatkan kes-kes import. Walau bagaimanapun, menurut Yang Berhormat, langkah-langkah pengawalan yang ketat yang dilaksanakan setakat ini di pintu-pintu masuk ke negara Brunei Darussalam seperti kuarantin dan ujian makmal telah dapat mengawal jangkitan tersebut daripada merebak di negara ini. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 8 Jamadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan dengan 22 Januari 2021 Masihi, 1 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 175 orang. Kes 175 ialah seorang lelaki berumur 50 tahun yang telah tiba ke negara ini dari United Kingdom melalui Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 Januari 2021 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI 874. Beliau hanya mengalami sakit tekak pada 20 Januari 2021 sahaja dan pada masa ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Beliau sekarang berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak bagi kes ini mendapati beliau tidak mempunyai sebarang kontak terdekat, memandangkan beliau telah dikuarantin spek saja tiba di negara ini. Dengan pengesanan kes baru ini, terdapat 3 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana kesemuanya adalah dalam keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes-kes baru ini, sebanyak 34 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 261 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 551 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 11,739 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Orang ramai diingatkan untuk terus mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai arahan berjaga-jaga semasa perayaan Tahun Baharu Cina yang akan menjelang tidak lama lagi. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing semasa pandemik ini. Selain itu, orang ramai adalah juga disarankan untuk sama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan penduduk negara Brunei Darussalam dengan memastikan mereka tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai arahan berjaga-jaga semasa perayaan Tahun Baru Cina yang akan menjelang tidak lama lagi seperti berikut. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina hanya diadakan dengan ahli keluarga terdekat sahaja. Majlis-majlis rumah terbuka yang lain adalah tidak dibenarkan. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau merasa tidak sihat adalah ditegah untuk menziarahi atau diziarahi oleh keluarga terdekat. Amalan bersalaman dengan berjabat tangan dan berpelukan hendaklah dielakkan, memadai dengan memberikan isyarat salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam. Elakkan sedaya upaya dari menyentuh atau membuat kontak fizikal dengan orang lain. Pastikan kebersihan peribadi dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga, terutama sekali kebersihan tangan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul pada setiap masa. Elakkan daripada berkongsi peralatan makan dan minum seperti sudu, garpu, piring dan cawan.
Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi ProHealth. COVID-19 telah menunjukkan pentingnya teknologi dalam memastikan kesinambungan walaupun terdapat gangguan pada operasi. Penutupan mahkamah dan peralihan ke arah persidangan jarak jauh bermaksud perlunya pihak mahkamah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Berucap pada upacara pembukaan Tahun Undang-Undang 2021 di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan Kelmarin, Yang Ahmad Arif Dato' Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar menyatakan walaupun beberapa operasi fizikal dihentikan untuk sementara waktu dengan bantuan teknologi, mahkamah masih dianggap buka untuk tujuan pemfailan, mengeluarkan dan pemulangan proses serta untuk membuat pesanan melalui sistem e-filing mahkamah. I'm heartened that our legal community has responded to the challenges we face due to COVID-19 with fortitude and dedication, and through our collective efforts, we were able to ensure that operations will continue as far as possible. It is a reminder that in our legal system, we must work collectively to overcome challenges together in order to continue delivering justice effectively and efficiently. Yang Ahmad Arif Dato' Seri Paduka Stephen Chong juga menyentuh beberapa perkembangan utama di dalam mahkamah pada tahun lalu, antaranya pengantaraan, penyampaian penghakiman di arena antarabangsa, perkembangan profesional dan latihan serta pejabat penerima rasmi. Inisiatif yang diambil oleh kehakiman untuk tahun depan pula termasuk keadilan jenayah, perantisan dan profesi guaman. Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara dalam ucapannya berharap agar terus dapat menjadi pendokong tegar kedaulatan undang-undang dalam apa jua masa dan keadaan untuk diri sendiri dan dunia. The priority, therefore, lies in firstly ensuring that the groundwork is laid so that the AGC can function at its best. It is said that no matter how well organized, an organization is only good as the people who live and work in it. The second priority, Your Lordship, is fostering and maintaining good working relationships. Relationships are vital to building trust as well as ensuring that the legal system is understood and enforced in an appropriate manner. Majlis Pembukaan Tahun Undang-Undang juga dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Dato' Perdana Menteri Dato' Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Ahmad Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Berdasarkan statistik Mahkamah Besar mencatatkan 8 kes rayuan sivil dari Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Perantaraan yang dihadapkan ke Mahkamah Rayuan sehingga Oktober tahun lalu berbanding 7 kes pada tahun 2019. Manakala kes rayuan jenayah yang dihadapkan ke Mahkamah Rayuan sehingga Oktober tahun lalu menurun kepada 15 kes berbanding 18 kes pada tahun 2019. Kes sivil yang difailkan di Mahkamah Tinggi menurun dari 116 kes pada tahun 2019 kepada 79 kes sehingga Oktober tahun lalu, manakala 8 kes jenayah difailkan pada tahun lalu berbanding 18 kes pada tahun 2019.
Sementara itu, 2 kes rayuan sivil difailkan dari Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi sehingga Oktober tahun lalu berbanding 1 kes pada tahun 2019, manakala 39 kes rayuan jenayah dicatat sehingga Oktober tahun lalu dari Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi berbanding 28 kes pada tahun sebelumnya. Notis kemuflisan yang diterima menurun kepada 306 pada tahun lalu berbanding 589 pada tahun 2019, manakala 330 perintah penerimaan juga dibuat pada tahun 2020 dan 125 perintah penghukuman juga difailkan tahun lalu. Penurunan dalam pendaftaran perkahwinan dan peningkatan kes perceraian juga direkodkan tahun lalu. Perkahwinan menurun dari 133 pada tahun 2019 kepada 95 pada tahun lalu. Sementara kes perceraian meningkat dari 26 pada tahun 2019 kepada 28 kes pada tahun lalu. Sementara itu, jumlah hasil mahkamah sehingga bulan Oktober tahun lalu mencatatkan sebanyak lebih RM4,200,000. Pada tahun 2019, jumlah hasil pendapatan mencatatkan lebih RM5,600,000. Majlis Doa Selamat dan Jelajah MV Nautical Aisyah 2021 bersempena dengan pencapaian 1 juta jam tanpa kecederaan diadakan kemarin di Pusat Kapal Pesiar Pelabuhan Muara. Hadir yang berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jana Besara Datuk Pertugas Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Sheikh Khalid bin Sheikh Haji Ahmad, Pengerusi dan Pengarah Urusan Sri Kandi Group of Companies, dalam ucapannya menjelaskan Nautical Asia Accommodation Workboat AWB mempunyai kontrak di bawah Jabatan Marin Syarikat Minyak Brunei Shell BSP sejak 2018. Ia mempunyai rekod keselamatan dan kebolehkepercayaan yang baik serta telah menerima penghargaan sebagai kapal terbaik BSP pada tahun 2019. Tambahnya, BSP telah melanjutkan kontrak Nautical Aisyah dan akan memperluaskan skop kerjanya termasuk bagi operasi helikopter. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderamata kepada Menteri Pertahanan kedua dan penyampaian anugerah kepada kru terbaik tempatan 2020. Sejak penubuhan Politeknik Brunei, institusi tersebut terus fokus ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran program-program yang ditawarkan selaras dengan piawaian pengajian tinggi antarabangsa. Ia dilaksanakan melalui inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Strategik Institusi termasuk pengukuhan kualiti sistem pengajaran dan pembelajaran. Dalam hubungan ini, Menteri Pendidikan berkata Politeknik Brunei haruslah sentiasa peka dalam menyesuaikan dengan keadaan dan keperluan terutama dari segi kaedah pedagogi pada masa ini. Yang berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berucap demikian pada Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-6 di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Jelas Yang Berhormat, sejak pandemik COVID-19 melanda, pengajaran dan pembelajaran secara maya adalah norma baharu dalam lanskap pendidikan. Cabaran-cabaran pengajaran digital, tegasnya, perlu dijadikan sebagai peluang untuk institusi tersebut lebih gigih dan berinovasi dalam menerapkan kemahiran dan kompetensi penggunaan teknologi pendidikan bagi para pelajar dan tenaga pengajarnya. Pendidikan menyeru Politeknik Brunei akan dapat menerapkan kepentingan-kepentingan pendidikan dan industri ke dalam Pelan Strategik tahun 2021 hingga 2025, yang mana saya dipahamkan sedang giat dirancangkan dan dijalankan demi melahirkan graduan yang inovatif, future ready dan mempunyai kedaya tahanan tinggi yang amat diperlukan dalam sama-sama mendukung pembangunan kemajuan negara. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kemajuan sektor industri
amat berkait rapat dengan perkembangan kemahiran sumber tenaga manusia. Dalam hubungan ini, kerjasama di antara pihak industri dengan Politeknik Brunei adalah sangat mustahak bagi menyokong meningkatkan kemahiran para pelajar melalui program kolaborasi yang mana ianya dapat memberikan nilai tambah kepada mereka. Saya mengambil maklum bahawa Politeknik Brunei pada masa ini sedang giat bekerjasama rapat dengan Hengye Industri Sendirian Berhad dalam merancang penubuhan sekolah petrokimia. Adalah diharapkan sekolah ini nanti akan dapat menawarkan program-program baru yang selaras dengan keperluan sumber tenaga manusia, khususnya dalam melahirkan tenaga pakar tempatan yang akan dapat menerajui sektor industri petrokimia di negara ini. Yang Berhormat Menteri Pendidikan seterusnya menyampaikan sijil diploma tahap 5 kepada 317 graduan yang telah menamatkan program pengajian dalam bidang masing-masing. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Sementara itu, seramai 334 orang graduan menerima sijil masing-masing pada Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-6 sesi petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Datin Sri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei menyampaikan sijil-sijil kepada graduan-graduan di bawah program sijil diploma tahap 5 dan program diploma tahap 4. Timbalan Menteri Pendidikan juga menyampaikan anugerah inovasi atau Silver Awards. Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 telah mengenal pasti transformasi digital sebagai pemboleh utama untuk mendorong negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Justru selaku penggerak ke arah menyokong ekonomi digital di negara ini, inisiatif transformasi digital ini melibatkan kerajaan, industri dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai hasil yang memberi kesan serta peningkatan produktiviti. Oleh itu, setiap kementerian akan melaksanakan pelan-pelan transformasi digital masing-masing meliputi bukan sahaja untuk kementerian itu sendiri tetapi juga bagi seluruh sektor di bawah bidang tugas masing-masing. Berucap semasa seminar 5G Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia, Dato' Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata, kementeriannya melalui Smart Nation Office telah mengadakan konsultasi secara aktif bersama pelbagai kementerian dan agensi berkaitan pelan-pelan transformasi digital masing-masing. Yang Berhormat berkata transformasi digital tidak akan lengkap tanpa keselamatan cyber dan pelindungan data digital. Jelas Yang Berhormat dengan kemajuan dalam teknologi dan inovasi baharu, penggunaan pelbagai peranti yang disambungkan dan aliran data yang sangat besar, keselamatan cyber kini menjadi lebih penting. And in this respect, necessary efforts have been done and are being actively pursued to support our national digital transformation for Brunei Darussalam. Alhamdulillah, Cybersecurity Brunei CSB has just been established as the National Focal Cybersecurity Agency, effective 1st of August 2020 last year, and that I'm also pleased to share with you that current works are now in progress towards the enactment of new cybersecurity laws. Equally important to cybersecurity is data protection, and in this context, MTIC and AATI, in consultation with other relevant agencies, are also actively preparing the legal and regulatory frameworks on personal data protection, targeted to be ready within this year, inshallah. And this will complement MTIC's current efforts in formulating and reviewing related policies, including the need to address the importance of data sovereignty for Brunei Darussalam. In the meantime, Brunei Darussalam is subscribing to the ASEAN Framework on Digital Data Governance as the guidance in digital data management and cross-border data flows.
Yang Berhormat juga mengongsikan beberapa dapatan antarabangsa mengenai 5G, antaranya Ericsson merekodkan langganan 5G yang diramalkan mencapai 3.5 bilion menjelang tahun 2026 dan akan menyumbang kepada 54% data telefon bimbit secara keseluruhan. Tambahnya berdasarkan laporan AT Kearney mencadangkan bagi ASEAN 5G boleh menambah 6 ke 9% pendapatan pengguna dan 18 ke 22% pendapatan syarikat menjelang tahun 2025 dan langganan 5G di ASEAN dijangka melebihi 200 juta pelanggan pada tahun 2025. These findings show a very promising outlook with fast, intelligent internet connectivity enabled by 5G. And countries all over the world are now engaged in their respective race to maximize the benefits and potentials of 5G. And Brunei Darussalam is no exception in preparing the nation for 5G technology. In this regard, several primary initiatives have been approved in addressing 5G adoption in Brunei Darussalam. The first initiative is the formation of the National 5G Task Force in May 2020. The task force is chaired by the Acting Chief Executive of AITI, with members from various government agencies, academia and the private sector. The main objectives of the task force, amongst others, are to come up with policy and regulatory recommendations, as well as initiatives to generate sustainable demand, interest and awareness to 5G. The second initiative is on the pilot projects and proof of concept for 5G technology. Alhamdulillah, several strategic locations have been approved and identified to showcase the potentials of 5G in both indoor and outdoor settings. And these pilot projects will be implemented in phases starting from April 2021, inshallah. Seminar sehari itu dianjurkan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Brunei Darussalam 5G Task Force. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Setejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga selaku pengerusi AITI. Seminar bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai impak dan peluang ekonomi 5G dengan munculnya pelbagai aplikasi 5G menuju inovasi dan transformasi digital. Dengan tema 5G, Enabling Digital Transformation, seminar juga menerokai realiti 5G dan bagaimana 5G boleh membuka jalan ke arah pendigitalan dan penyelesaian inovatif. Seminar juga boleh diakses secara dalam talian yang mengumpulkan para pakar dan speaker dari pertubuhan-pertubuhan tempatan dan antarabangsa. Seorang pegawai berpangkat Inspektor Percubaan telah ditetapkan dan dinaikkan pangkat ke Inspektor Polis yang berkuat kuasa bermula pada 22 Disember 2020. Penetapan dan kenaikan pangkat Inspektor Muhammad Jannatun Naim bin Haji Abdul Rahim adalah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sebelum itu, satu majlis penetapan pangkat diadakan di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei.